Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, dalam video kali ini, video subtopik 3.2, kita akan tengok tentang gizi seimbang. Apakah itu gizi dan apakah itu gizi seimbang lah. Dan apakah kepentingan gizi seimbang dalam kehidupan seharian. Okay. Jika sebelum ini kita telah belajar ataupun kita telah mempelajari tentang 7 kelas utama, 7 kelas makanan yang utama. So hari ini kita akan lihat tentang gizi lah, gizi yang seimbang. Okay. Okay, apa maksud gizi seimbang? Okay, gizi seimbang ni adalah sebarang makanan ataupun sebarang pemakanan yang mana di dalam makanan ataupun pemakanan itu, menu itu akan ada kesemua kelas makanan yang diperlukan yang kita belajar sebelum ni. Dan bila dah ada semua kelas makanan tu, dia dalam kuantiti yang betul, tidak berlebihan dan tidak berkurangan. So kita boleh panggil kita punya pemakanan tu adalah gizi yang seimbang lah. Okay, so key point dia ada dua. Itu yang pertama, pemakanan yang ada semua kelas makanan, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kuantiti yang betul. Okay, semua kelas makanan dalam kuantiti yang betul, kita panggil dia gizi yang seimbang. Okay. So, semua pernah tengok piramid makanan, so cikgu tak akan sentuh piramid makanan. Kita akan tengok benda yang telah dipelopori oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun telah dicadangkan, iaitu pinggan sihat Malaysia. Okay, semua pernah dengar suku-suku separuh, betul? Okay, suku-suku separuh. So dalam pinggan sihat Malaysia ini telah dicadangkan bahawa karbohidrat adalah suku daripada pemakanan kita ataupun kuantiti pemakanan. Protein dan juga kekacang pun suku, dan kita perlulah memperbanyakkan buah-buahan serta sayur-sayuran lah separuh daripada pemakanan kita. Barulah boleh dikira sebagai gizi yang seimbang lah. Okay. Ini boleh dijadikan panduan oleh kita untuk mengamalkan gizi seimbang lah. Okay. So ini adalah contoh piramid makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Kelas makanan paling atas kita perlu ambil paling sedikit lah, berbanding kelas makanan yang paling bawah kita perlu ambil paling banyak. Okay. So adalah list kamu boleh nampak lah. Okay. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh, di akhir subtopik ni kamu akan dapat nampak lah apa maksud kalori. Okay. Selama ni kita akan tengok perkataan kalori, kita akan rasa benda tu tak elok dan sebagainya lah. So kalori ni sebenarnya apa, kita akan tengok pada akhir subtopik nanti. Okay. Faktor yang mempengaruhi keperluan kalori ataupun tenaga. Yang pertama saiz badan, yang kedua umur, yang ketiga pekerjaan, seterusnya jantina dan juga keadaan kesihatan lah serta iklim. So 6 perkara ini adalah faktor yang mempengaruhi banyak mana kalori ataupun tenaga yang kita perlu ambil. Okay. Yang pertama saiz badan. Okay. Jika dibandingkan orang yang bersaiz badan besar dan juga saiz badan yang kecil, orang yang bersaiz badan besar memerlukan lebih banyak kalori ataupun lebih banyak tenaga berbanding orang yang bersaiz kecil. So gizi ataupun diet pemakanannya berbeza lah. Okay. Dari segi umur, okay. Jika dibandingkan kanak-kanak dan juga orang yang dewasa, okay, kanak-kanak dan juga remaja biasanya memerlukan kalori yang lebih banyak lah, kerana mereka dalam proses untuk membesar dan mereka memerlukan lebih banyak kalori lah untuk membesar lah berbanding orang yang sudah dewasa. Okay. Pekerjaan. Okay, jika dibandingkan dengan orang yang bekerja di dalam bilik yang berhawa dingin, okay, jika dibandingkan dengan orang yang bekerja di kebun ataupun di tapak binaan, okay. So semakin berat kerja yang dilakukan tu, semakin banyak kalori yang diperlukan lah. Okay, so keperluan gizi mereka berbeza. So orang walaupun umur yang sama, dua-dua pekerja ni berumur 30 tahun, tapi seorang bekerja sebagai bos dekat satu syarikat yang berhawa dingin lah. Satu lagi bekerja sebagai petani. So keperluan gizi kedua-duanya adalah berbeza walaupun umur mereka samalah. Okay. Seterusnya jantina. Okay, secara umumnya, bukanlah kata semestinya, secara umumnya lelaki yang memiliki lebih banyak otot akan memerlukan lebih banyak kuantiti makan ataupun lebih banyak kalori lah. So keperluan kalori antara lelaki dan perempuan pun berbeza. Okay, tak sama. Seterusnya keadaan kesihatan, orang yang sakit ataupun lemah, dia tidak boleh makan macam orang sihat lah. Contoh orang yang sakit kecil manis. So dia tidak memerlukan glukosa yang banyak.
berbanding orang yang sihat lah. So dia kena kurangkan nasi, kurangkan gula dan sebagainya. Walaupun dia memerlukan tenaga, dia perlu mencari tenaga dari bentuk yang lain lah. Okay, sesuai dengan keadaan kesihatan. Okay, dari segi iklim. Okay, orang yang berada di negara yang beriklim sejuk, dia akan lebih cepat kehilangan haba lah. Dia dekat tempat sejuk kan. Jadi untuk mengekalkan suhu badan tu, jadi orang yang duduk di negara yang beriklim sejuk, dia memerlukan makanan ataupun kalori yang lebih tinggi lah berbanding orang yang duduk di kawasan yang beriklim panas. Okay. Untuk apa? Untuk mengekalkan suhu badan lah. Okay. Nilai kalori makanan. So macam mana kita nak menilai kalori makanan tu? Aktiviti ni kita akan sambung di sekolah, cuma cikgu akan ceritakan sedikit lah. Okay. Dalam makanan yang kita makan seharian, kita akan ada 3 kelas makanan yang asas lah, kita kata yang besar, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Yang mana ketiga-tiga kelas makanan ini mempunyai jumlah tenaga yang berbeza apabila kita bakar dia. Okay, ni akan ada eksperimen lah kita akan buat di sekolah nanti. Okay. So, nilai kalori makanan yang kalau kamu biasa makan jajan ataupun roti dan sebagainya, nilai kalori makanan tu adalah berdasarkan kepada jumlah tenaga yang dibebaskan. Dibebaskan apabila 1 gram makanan tu dibakar lah. Dan jumlah tenaga ni kita sebut sebagai nilai kalori. Okay, nilai kalori. So kalori ni bukanlah benda yang bukanlah benda yang negatif, tetapi dia menggambarkan jumlah tenaga dalam makanan yang kita makan tu. Okay. Sebagai contoh, lemak, 37 gram lemak akan menghasilkan tenaga sebanyak 9 kilokalori. Okay. So dia berbezalah, 17 protein menghasilkan 4 kilokalori dan sebagainya. Okay. So 1 kalori bersamaan 4.2 joule, 1 kilokalori sama juga 4.2 tapi kita tambah perkataan kilo lah. So 4.2 kilojoule ni lebih kurang sama dengan 4,200 joule. Benda yang sama sahaja. Okay, so ni kita akan pergi lagi lah dengan lebih detail. Okay, so kalori itu sebenarnya adalah tenaga. So indeks jisim badan BMI, kiraan cara mengira BMI, jisim bahagi tinggi darab tinggi ataupun tinggi kuasa 2 lah. Kita akan dapat jisim BMI. Okay. Habis subtopik 3.2. Subtopik ini hanya menekankan tentang apakah itu gizi seimbang dan juga apakah itu kalori makanan. Jadi cikgu harap semua dah tahulah apa itu kalori dan apa itu gizi yang seimbang. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.